ke lingkungan lebih 60 dah masuk jadi warga emas. Jadi banyaklah kerja-kerja kita ni, saya sendiri merasakan bahawa kelulusan yang ada ni yang berjela-jela pun dah tak guna lagi dah. Dah tak ada orang nak kita pun. Nak minta orang nak interview pun orang cakap you are overqualified, you are too old, awak dah tua kan. Jadi apa yang ada yang perlu kita minta pada Allah. Cuma Allah saja boleh menolong kita. Masya-Allah. Jadi dari segi soalan bila turning point ya, sebenarnya saya bukanlah nakal dari muda. Saya tak nakal dari muda. Kalau ada rezeki saya selalu buat derma dah sehinggakan saya dapat mendirikan sebuah pesantren di Indonesia. Dan saya sendiri dapat merasa nikmat macam mana menderma ke jalan ini. Apa yang saya sentuh semua jadi ketika itu. Ada je rezeki datang selit sepit kata orang Johor. Dia pintu ni ada rezeki, pintu sana ada rezeki. Jadi inilah yang membuat saya pergi mengembangkan sayap saya pergi ke Afrika. Di Afrika dengan tak ada apa-apa, dengan tak ada kenalan dengan apa semua. Dan insya-Allah sambutan orang sana pun baik. Dan saya dapat menjalankan, membuat beribu rumah saya buat untuk orang susah. Untuk orang susah. Hingga kan kerajaan kita pun lambat nak iktiraf saya. Dia dah tengok baru agak dah buat. Dia fikir baru nak sign. Saya dah buat, saya dah lama dah hampir 25 tahun di sana. Dan hingga kan kerajaan sana menawarkan saya projek buat air. Saya suka dengan projek-projek yang ada social engineering ni. Yang humanitarian in nature. Biar orang dapat air. Air kan penting dalam hidup. Penting pokok untuk binatang, ya, untuk bumi. Projek-projek macam ni saya suka. Mungkin dengan niat ini, maka kerajaan sana beri saya lombong emas. Suruh saya buat emas pula. Benda kita tak minta, benda datang. Jadi, dah peringkat umur macam ini, saya pun mikirkan siapa lagi tempat kita nak mengadu. Kerja yang kita buat ni orang tak buat. Kita mengadu pada Allah ajalah. Ya. Dan saya memupuk satu sikap cemburu saya pada orang-orang yang rajin pergi ke masjid. Saya cemburu. Saya cemburu pada orang yang boleh pergi ke masjid waktu subuh. Itu saya cemburu. Orang boleh mengaji Quran dengan apa? Dengan mudah. Itu saya cemburu. Jadi apa saya buat, dan Datuk Dr. Hassan pun tahu, saya duduk di Masjid Al-Ghufran, situ ada hotel. Ada kamar musafir, saya sewa di situ, dan tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi saya dapat pergi subuh, tiap-tiap waktu saya dapat pergi masjid. Ini waktu saya di Malaysia. Saya gunakan waktu saya di Malaysia ni dan umur macam ini, saya gunakan supaya saya dapat banyak ke masjid, boleh mengaji. Kalau saya susah, saya jumpa imam, saya bertanya. Dan di situ saya belajar. Kadang-kadang Datuk Hassan pun saya tanya, Tok, macam mana nak menyebut ayat ni, Tok? Ini nak mati kat mana, Tok? Itulah saya punya. Saya belajar segitu. Sebab dulu sekolah agama ada di Johor. Tapi oleh sebab sekolah tu ada pagi, petang. Lepas darjah 3, masuk jam 4 sampai pukul 4, saya sekolah belah petang. Jadi saya tak dapat sekolah agama. Cuma tahu ayat-ayat mukadam yang untuk dibuat di semayang saja. Itu saja. Tapi banyak salah. Bila jumpa Datuk, saya tanya, Tok, ini tahiyat ni macam mana baca? At-tahiyatul ke, at-tahiyatu ke, yang kami belajar at-tahiyatu, mubarakatu, salam. Semua tu. Tapi bila dah jumpa Datuk Hassan, saya tanya, kata dia, tul, tus, tu, kata dia. Jadi, saya belajar situ. Inilah saya belajar cara ini. Saya tidak ada sekolah agama cara formal. Saya belajar di atas kesedaran. Saya cemburu pada orang boleh mengaji Quran. Saya cemburu pada orang boleh pergi masjid setiap waktu. Dan terutama bangun subuh pergi ke masjid sembahyang subuh. Ini saya cemburu. Sehingga, dan kalau boleh saya satu peringkat ni, saya ingin sangat, saya nak memupuk diri saya supaya rindu pada masjid. Allah. Sebab tu saya duduk di masjid. Dan orang semua tak percaya saya duduk di masjid. Saya sewa dah berbulan-bulan dah saya duduk di masjid supaya saya tak lepas daripada masjid. Di Zimbabwe, di Afrika, ialah
ada lahan budak-budak Melayu dan kita praktislah, kita berbaik-baik dengan alim-alim ulama di sana. Dan saya pernah pergi di Afrika sama Datuk Hassan, saya kenalkan dengan Mufti Ming, bawa di sana, dan adalah kita derma. Saya nak berdakwah, saya tak pandai. Mungkin saya dari segi action saja, dari segi kita tidak laku. Ada satu masyarakat, ada satu kumpulan yang suka buat dakwah dan beri makan pada orang-orang susah. Situ yang beri makan tu saya masuk campur. Dan ramai yang masuk Islam. Orang perempuan masuk Islam. Dan ramai yang bukan Islam dah mula datang mengendek untuk masuk Islam. Allah. Mungkin dia nak makan, tapi dengan cara itu dia dapat makan tiap-tiap bulan, kita kasih dia kasih barang-barang dapur lah. InsyaAllah cara saya berdakwah macam tu. Tapi untuk saya nak mengeluarkan hadis ke apa, berhujah dalam dakwah, saya tak pandai. Itu saya terus terang. Cuma kalau boleh, saya sekarang ni dalam peringkat untuk mengajak diri saya supaya rindu pada masjid. Allah. Itu sajalah buat takat ini. Ya. Terima kasih Dr. Hassan Muhammad Ali. Saya rasa saya mendengar pada malam ni amat sebab. Saya nak mengulas apa pun jadi macam buntu seketika. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bayangkan apa yang beliau kongsikan bersama dengan kita. Masya-Allah. Semua ni tuan-tuan, kita boleh bercakap tuan-tuan, tapi kita nak berbuat. Ya Allah. Dr. Hassan Muhammad Ali. Ya. Orang melakukan kerja amal bakti ni bukan orang yang sekadar diiktiraf ulama semata-mata. Bukan ustaz sahaja, bukan imam masjid. Bayangkan tuan-tuan, kalau seorang guru agama yang menyampaikan pelajaran agama ada bahagian baik. Tapi orang yang jadi engineer, yang buat empangan, yang mereka empangan, yang menyalurkan air, orang yang kerja bahagian elektrikal tu tuan-tuan, mereka memikirkan macam mana dapat menyampai kepada masyarakat. Air sampai kepada orang ramai, orang ambil wudu, mereka membersihkan diri, itu tak ada pahala tuan-tuan. Bayangkan macam mana tadi bila saya tanya tentang soal turning point itu bermula, beliau kata ada kesedaran. Tetapi dalam masa yang sama hambatan duniawi pun datang. Tapi dalam masa yang sama keadaan diri dan hidup pun juga menuntut untuk sesuatu ke arah yang amat penting dan hebat. Tetapi dalam masa yang sama kesedaran keinsafan itu ada. Walaupun asas-asas tertentu tak kita peroleh dan dapat, tapi saya harap Dr. Hassan berkawan dengan Datuk Dr. Hassan Ali kena ambil peluang, maksud saya. Kena ambil peluang ini. Bayangkan tuan-tuan muslimin dirahmati Allah, sebelum saya berpindah kepada tuan rumah kita, ketika mana para sahabat Rasulullah SAW, ini sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ketika mana Rasulullah SAW bertanya, mahukah kamu aku memberitahu akan sesuatu amal yang dibuat yang boleh menyebabkan dosa-dosa kamu diampunkan dan tingkatan darjat kamu dinaikkan? Para sahabat sekalian pun menjawab, ya wahai Rasulullah, aku mau. Maka Rasulullah memberitahu, marilah kita dalam hidup ini, dalam meniti usia yang kita Allah bagi peluang ini, jangan tinggal 3 perkara. Iaitu yang pertama, kita suka orang yang menyempurnakan wudu dan duduk dalam keadaan berwudu. Allahu Akbar. Kalau itu satu keadaan. Yang kedua tuan-tuan, seseorang yang apabila dia nak dan suka mengunjungi rumah-rumah Allah untuk bersolat sembahyang fardu 5 waktu. Tuan-tuan, orang hari ini berebut-rebut untuk solat fardu Jumaat sahaja semata-mata. Berkelahi bergaduh dengan ahli dan kuasa, tak dapat tempat dalam keadaan suasana PKP ni tuan-tuan. Tetapi solat fardu 5 waktu, masjid dikhabarkan tak mencapai tahap 1/3 yang dibenarkan ketika mana solat fardu Jumaat, tuan-tuan. Bagaimana Dr. Hassan Ali sampai kata tadi, oh ya Allah, kalau nak fikir nak sewa hotel yang memang kebetulan hotel yang ada dalam Masjid Al-Ghufran tu pun saya tahu, sampai nak fikir nak boleh dapat bahagian ambil solat
fardu 5 waktu ini, oh ini bau malam ni lah saya dengar tuan-tuan. Yang ketiganya Nabi kata orang-orang yang apabila dia suka menunggu masuk waktu solat fardu. Contoh yang terutama kalau kita dapat mampu buat, ambillah sekurang-kurangnya waktu maghrib menuju waktu isyak. Kalau waktu-waktu yang lain mungkin agak sukar, tapi waktu itu untuk ruang membaca Al-Quran, berzikrullah, mendengar majlis ilmu dan sebagainya. Nanti pembangunan lah, tapi amalan yang perlu kita buat untuk kita buat lah. Ya. Okey. Saya ambil contoh. Saya nak cerita lebih pun benda ni takut menimbulkan seolah saya memuji diri. Tak elok pula. Rezeki dan nikmat yang saya dapat ini hari adalah daripada hasil doa-doa orang yang pernah menjamah rezeki saya. Rezeki yang Allah beri pada saya. Sebab dari muda saya selalu menyumbang. Saya bisnes saya buat, tapi kerja sumbangan saya buat. Macam contoh pesantren di Probolinggo, Surabaya saya buat. 12 tahun saya menyumbang sikit-sikit. Akhirnya dia jadi. Dia jadi sehingga kawasan tu dipanggil atas nama saya. Wilayah Hasan Ali. Masjid nama mak saya, asrama nama isteri saya, kamar-kamar asrama nama anak saya. Bukan saya minta dia orang kasih. Tapi yang besar, yang banyak dapat nikmatnya saya. Segala apa saya buat jadi. Jadi bisnes saya jalan, amal ni saya buat. Dan tidak ada politik. Orang sana betul-betul dapat duit, tak ada nak kisah mengisi cat warna hijau ke, nak cat warna biru ke, tak ada. Ya, tak ada benda tu semua. Tak macam satu masjid di kampung saya buat, kubahnya hijau, besok orang politik ni pergi naik ramai-ramai ngecat jadi biru. Jadi benda-benda macam tu. Jadi kita nak buat benda ni cari ikhlas. Ikhlas ni bukan senang. Ikhlas banyak cabaran. Kita mudah tak ikhlas kalau kita tak sabar dengan cabaran. Sini pengalaman saya. Hasil saya bawa, saya dapat daripada Afrika ke, walaupun orang tahu apa ada di Afrika, negeri miskin. Tapi saya berjaya menyampaikan cita-cita mak saya. Dia kata kalau boleh anak dia semua pergi ke Mekah. Saya dapat hasil, saya bawa semua adik-adik saya yang belum pergi ke Mekah. Mungkin dengan doa-doa dia orang, rezeki saya baik, akhirnya semua adik-adik saya 14 saya bawa. Mungkin dengan doa-doa dia orang, laki bini, anak beranak semua saya bawa. Sehingga kan mak-mak saya, sehingga sampai 2 bas lah saya bawa. Tapi kalau saya nak cerita seolah saya macam memuji diri, hilang pula saya punya ini kan. Jadi benda ni semua yang kita dapat sekarang ni, yang saya rasa nikmat rezeki yang saya dapat semua hasil daripada doa-doa orang yang pernah menjamah rezeki yang Allah kasih pada saya. Itulah dia. Jadi saya tak bimbang saya pergi Afrika ke, pergi mana ke, orang cakap tak bahaya. Kata saya kalau kita serahkan diri pada Allah, niat kita baik, insya-Allah orang ramai nolong kita. Dan ternyata ramai orang menolong saya. Semua nak menolong. Walaupun dia orang hitam, banyak orang tak percaya orang hitam ni suka menipu. Tapi dengan saya, insya-Allah tak ada, so far tak ada bahaya. Semua nak menjaga saya. Yang baik semua nak kasih pada saya. Jadi saya rasa benda-benda ini semua daripada hasil doa kawan-kawan, saudara mara yang pernah menjamah rezeki yang Allah kasih pada saya. Kalau saya nak cerita lebih nanti kata orang, macam saya mengungkit pula, jadi tak ikhlas pula, berbangga, riak dan sebagainya. Tapi kalau untuk nak beritahu orang bahawa kalau kita bersedekah sama, bukan bersedekah lah, kita yang ada tu dia mampu. Tapi oleh sebab dia adik-adik saya bawa macam pergi ke Mekah. Dan bukan dia tak mampu, bukan dia tak pernah pergi. Dan dia tak layak terima sedekah pun. Dan saya pun tak cakap sedekah hari ini untuk mencukupkan kota, hasrat saya, adik-adik saya nak biayai pergi ke Mekah. Maka dia pergi. Sudah tentu mereka berdoa. Mesti ada selit doa untuk saya. Allah. Mesti punya. Malam-malam macam mana pun, buruk-buruk dia pun, mesti ada doa untuk saya depan Kaabah. Mungkin doa tu sangkut. Maka saya dah dapat nikmatnya. Allah. Masya-Allah. Jadi, benda-benda ini, dan hidup saya tak pernah susah. Kering pernah. Tapi hidup taklah susah. Tapi hidup tak pernah susah. Sentiasa ada, makan ada. Susah sangat. Saya dah duduk di masjid ni dah
Dah 4 bulan saya duduk, 3 bulan, 4 bulan. Sempatlah khatam, dapat belajar Quran, dapatlah khatam apa semua. Tak betul tidak wallahualam, tapi saya buat. Dan saya akan belajar semua. Dan saya tak pergi Afrika kali ni sebab Covid lah, sebab ni apa masalah pandemik ni dah 5 bulan. Orang sana pun dah menjerit. Jadi kerja ni kita buat, yang dakwah ni pun kita buat, yang dakwah untuk diri kita ni kita buat juga. Dan saya percaya kalau kita buat orang senyum. Saya pernah menangis depan Kaabah bila saya bawa mak-mak saudara saya, bapak saudara saya semua. 80 orang, 88 orang saya buat ngiling Kaabah, semua saudara saya. Dan saya percaya kalau dia gembira, saya dapat senyum daripada Allah. Itu saja. Allah Akbar, Masya Allah. Dapat Allah senyum pada kita pun cukup lah. Dan saya tengok semua saudara saya, ni semua tu saudara saya, semua saudara saya. Amat membanggakan saya. Tapi saya senyap, saya tengok dan saya menangis. Dan sudah tentu mereka mendoakan saya. Sebab tu rezeki saya tak kering. Hingga sekarang sampai pergi Afrika. Allah Ta'ala kasih rezeki untuk saya. Dan ada lumbung emas pula tu. Saya pun tak terfikir benda ni. Ada lumbung emas. Ada lagi 2-3 dan kerajaan kasih 18 lagi lumbung emas pada saya. Saya tak terbuat. Terlampau banyak. Dan tak ada orang nak mengikut saya pun. Dan orang tak percaya. Dan saya percaya ni hijrah. Kalau kita nak lebih, kita kena hijrah. Jadi saya tak dapat nak bercakap panjang sebab banyak sangat kerja baik yang saya buat. Kalau saya cerita nanti orang kata saya riak. Saya berbangga. Saya takut. Saya takut benda-benda gini. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi dakwah saya buat dengan cara perbuatan saya. Cara perbuatan saya. Saya tak ada. Contoh macam baru ni ada budak, saya pernah ambil orang kampung yang saya fikir dia tak mampu. Yang saya fikir, orang jual goreng pisang, orang ngait kelapa nio tu, manjat kelapa nio. Saya pergi, saya cari dia orang. Saya buat macam cerita Magnificent Seven. Magnificent Seven. Saya cari orang kampung yang tak mampu. Saya cari, kata, ambil 200-300 ni pergi buat pasport. Buat apa? Saya nak ajak umrah. Terduduk. Yang ada orang yang jual makcik, jual goreng pisang tu, dia terus padam api goreng pisang dia duduk termenung. Orang tanya kenapa mak uda buat ni, kata, aku tak tahu tak apa, aku berjalan tak jejak bumi, kata dia. Sebab apa? Asal ngajak aku pergi umrah, kata dia. Dan berapa tahun kemudian saya duduk di Seri Hatamas tengah minum, ada orang tepuk saya. Saya tak kenal, kata terima kasihlah engkau bawa mak saudara aku pergi Mekah. Dia kata siapa mak saudara awak? Benda-benda ni hidup. Benda ni hidup. Dia bukan mati di situ, dia hidup. Allahu Akbar. Jadi itulah saya nak, yang buat saya confident mencari rezeki di bumi Allah ini. Allah. Kerana saya banyak buat kerja ya katakan banyak buat kerja baik lah, itulah ceritanya kan. Saya tak dapat nak cari ini, saya banyak buat kerja baik. Saya tak nakal. Walaupun campuran saya luas, saya sekolah Amerika, saya sekolah England, saya tak minum arak setitik pun. Lagi saya memuji diri saya. Jadi susah saya nak bercakap. Jadi kalau benda ni boleh diambil segi positif, saya ucap terima kasih lah. Tapi kalau nak katakan saya riak, saya jauh daripada itu. Saya pun nak cerita apa yang saya buat. Itu saja. Nak rezeki, kita kena berbaik sama Allah Ta'ala. Kena selalu berbual sama Allah Ta'ala. Sebab tu saya selalu duduk di masjid. Saya kalau dapat, saya tak nak lari daripada tiap-tiap waktu berjemaah di masjid. Dan pada anak-anak saudara saya, pada anak saya, isteri saya, rajin-rajinlah berbual dengan Allah. Waktu banma pun, maksud saya rajin-rajin semayang. Jangan tinggalkan semayang. Allah. Dengan itulah cara kita dapat berbual sama Allah Ta'ala, kita minta pada dia. Nak minta pada Allah. Minta pada makhluk kadang-kadang kita kecewa.